طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله لا أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع أنت غوثنا جميعا يا مجمل الاتباع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Zahrun. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Halo Ustaz. Baik-baik. Puan-puan semua silakan berdiri. Okey. Mengumumkan ketibaan Ustaz Luqman Nur Hakim bin Sahidi, penceramah jemputan, diiringi oleh pengusi Masjid Al-Mu'alimin Tuan Haji Abu Kasim, Ketua Biro Muslimat Puan Hajah Ashidah Norshidah, dan Jawatankuasa Penyaras Puan Hajah Johara. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله لا أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع أنت غوثنا جميعا يا مجمل الاتباع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم كن شفيعا يا حبيبي يوم حشر واجتماع ربنا صل على من حل في خير اللقاء فاسبل الستر علينا واكفنا شر النزاع وأغثنا في البلايا يا مغيثا كل داع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 فسبيلي
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika, asyraqal badru alaina, watafat minhul buluru, misla husnika ma ra'aina, qadu ya anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta isiru awali, anta misbahu suduri. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika, ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muhayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini, mara'ai wajhaka yas'ad, ya karimal walidaini, mautuka as-safil mubarak, wiruna yauma nusyuri. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Terima kasih. Puan-puan silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pembuka kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Ustaz Luqman Nur Hakim, penceramah jemputan. Yang berusaha Tuan Haji Abu Kasim, pengurusi Masjid Al-Mu'alimin. Yang berusaha Puan Hajah Rashidah Haji Ismail, Ketua Biro Muslimat Masjid Al-Mu'alimin. Ahli Jabatan Kuasa Penyelaras Majlis Sambutan Maulidul Rasul. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian. Kayu dibelah di tepi paya sampai di paruh gelap gelita. Zahirnya Rasulullah membawa cahaya menerangi seluruh alam semesta. Sesungguhnya kelahiran
kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang merupakan Khatimul Abi dinanti-nantikan oleh sekalian makhluk. Kelahiran baginda membawa sinar cahaya yang menerangi kegelapan jahiliyah. Baginda memandu hati dan jiwa dengan menjunjung Islam sebagai penunjuk arahnya. Justru sambutan Maulid Rasul ini merupakan satu pembuktian cinta kita terhadap baginda Rasulullah SAW. Seruan ini kita akan bersama Ustaz Luqman Nur Hakim, seorang penceramah bertauliah yang dijemput khusus untuk menyampaikan ceramah Maulid Rasul. Seorang yang masih muda, baru umur 26 tahun kan Ustaz? Tapi telah mempunyai seorang cahaya mata. Walaupun muda tapi ilmu penuh di dada. Ya, beliau telah merantau jauh untuk mencari ilmu dan hari ini Ustaz akan berkongsi dengan kita. Dipersilakan Ustaz. Majlis dengan penuh takzim mempersilakan Ustaz Luqman Nur Hakim. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa karim wa majid wa azim sayyidina wa habibina wa zuhrina wa maulana Muhammad bin Abdullah Habibil Mustafa Sayyidus Sada wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala darbih wa alaina ma'ahum wa fihim rahmatika ya arhamar rahimin, amma ba'du. Pertama sekali yang saya hormati pengurusi masjid, ibu-ibu yang berusaha untuk mengadakan satu keraian meraihkan manusia yang paling mulia, yaitu Habibina al-Mahbub sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah, pertama sekali syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala telah kumpulkan kita di antara sebilangan manusia yang bergelar muslim di dalam dunia ini. Tak semua daripada orang Islam itu Allah pilih untuk memuliakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ulama bersependapat bahawasanya di dalam dunia ini ada sekitar 2 bilion manusia yang Islam. Di dalam 2 bilion manusia yang Islam ini, tak semua di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di dalam sebilangan manusia yang Islam ini, Allah pencilkan kita di antara kelompok yang tak seberapa ramai. Sebab ada lagi kelompok yang lebih ramai, tetapi Allah muliakan kelompok yang tak seberapa ramai ini hanya semata-mata untuk memuji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan perkumpulan pada pagi ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan ianya asbab untuk kita lebih kenal dan cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pergi ke Tanjung, singgah di Padang, singgah sebentar membeli kuih. Ustaz Luqman memang sedap dipandang, tapi hakikatnya sudah berbini. Jadi ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada permulaan perkongsian pada pagi ini, saya akan berkongsi dengan ibu apakah itu maulid. Mungkin 60 tahun kita hidup, kita dengar perkataan maulid ini saban hari demi hari. Tetapi adakah maulid ini benar-benar menjadi satu sandaran yang tepat? Kerana baru-baru ini seperti mana kita tahu, ada sekelompok daripada mereka membidas maulid ini. Jadi untuk memantapkan pegangan kita, maka pada pagi ini masa yang diberi, saya akan berusaha untuk mengupas sebaik-baiknya apakah itu maulid. Bila mana Nabi pergi ke Madinah,
Maka Nabi melihat di antara golongan-golongan puak yang berada di Madinah, di antaranya daripada Yahudi, di antaranya ada Bani Quraidah, ada Bani Qainudah. Nabi melihat mereka berpuasa pada 10 Muharram. Dan Nabi tanya kepada mereka, "Madza taf'al?" Apa yang kamu buat? Maka kata seluruh daripada orang-orang ini, "Ya Muhammad, hadza yaumul awal, hadza yaumul afdal." Ini adalah hari yang terbaik, kerana itu kami berpuasa. Maka bila ditanya balik kepada mereka, "Kenapa kamu mengatakan 10 Muharram baik sehingga kamu berpuasa pada 10 Muharram?" Maka kata mereka, "Najallahu fihi Musa wa agraka Fir'aun." Pada hari ini 10 Muharram, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyelamatkan Musa daripada dikejar oleh Fir'aun laknatullah alaih. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menenggelamkan Fir'aun di dalam sungai Nil. Maka seluruh orang daripada yang berada di Madinah, mereka berpuasa pada 10 Muharram. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mengikut apa yang diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti dan pasti Nabi Muhammad ini adalah makhluk yang paling mulia. Diciptakan oleh Allah, Nabi Muhammad adalah sebaik-baik manusia, sebaik-baik makhluk yang pernah dijadikan oleh Allah. Maka pernah satu ketika Nabi berkata kepada Sayyidina Jibril alaihissalam, "Ya Jibril, makana Musa hayyan." Kalaulah seandainya Nabi Allah Musa ini masih hidup, "in wasa'ahu illa ayyattabi'ani." Maka ketahuilah, Musa ini pasti dan pasti akan menjadi makmumnya aku. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah Nabi Allah Musa yang menjadi makmum Nabi boleh disambut kerana telah diselamatkan oleh Allah pada tarikh 10 Muharram, takkanlah pada 12 Rabiul Awal, kelahiran makhluk yang paling mulia, tetapi kita tak boleh sambut. Betul atau tidak? Kalaulah Nabi Allah Musa alaihissalam yang bergelar makmum pun boleh dibesar-besarkan, boleh dipuji, berpuasa pada hari tersebut semata-mata kerana menunjukkan rasa syukur kepada Allah, takkan pada 12 Rabiul Awal, kelahiran makhluk yang paling terbaik, umat Nabi ini tak boleh sambut. Betul atau tidak? Di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa dzakkirhum bi ayyamillah." Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan, "Dan wahai makhluk-makhlukku, ingatlah kalian kepada hari-harinya Allah." Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah ta'ala mentakwilkan, maksud hari-hari Allah ini adalah mengingati seluruh daripada nikmat-nikmatnya Allah. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti dan pasti seluruh ulama sepakat, tidak ada nikmat yang lebih besar di dalam kejadian alam ini. Tidak ada nikmat yang lebih besar di dalam kejadian Fata Morgana ini, melainkan nikmat yang paling besar adalah kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Api Majusi yang telah hidup selama 1000 tahun, bila masuk pada 12 Rabiul Awal, maka sakatal nar, telah terpadam api ini kerana apa? Lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mekah yang dahulunya hidup dalam keadaan kejahilan, penuh dengan kemaksiatan. Musyrikin Mekah minum arak di dalam tengkorak manusia, berzinar, berkeliaran di merata-rata tempat, membunuh tanpa hak yang sepatutnya. Tetapi bila lahirnya sebaik-baik manusia, seluruh kejahilan ini telah hilang kerana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi sebab itu ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah nikmat yang paling besar. Hari ini kita datang ke sini dengan usaha kita, tetapi ketahuilah di antara sebab kenapa kita datang ke sini sambut Maulid baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kerana pilihan daripada pilihannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua daripada kita kena ucap Alhamdulillah. Jadi ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah faedah menyambut Maulid? Ada seorang imam bernama Al-Hafiz. Bila mana ilmuwan ini dipanggil Al-Hafiz, bukan Al-Hafiz. Al-Hafiz ni hafal Quran, tapi Al-Hafiz ni dia hafal 300,000 hadis. Ada seorang bernama Al-Imam Al-Hafiz Al-Maqdisi. Beliau pernah berkata dalam syair dia, "Idza kana hadza kafiran ja'azamuhu tabbat yada'u fil jahimi mukhlida." Ibu kenal tak Abu Lahab? Kenal kan? Famous. Bukan kenal, famous. Abu Lahab ini di antara manusia yang telah menempah nama di dalam Al-Quran. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Dipanggil dengan panggilan Abu Lahab. Abu bapa, Lahab membara, api yang menyala. Maka Abu Lahab ini, kita tahu Abu Lahab ini tempatnya di mana? Di neraka. Tetapi hakikatnya Abu Lahab ini, kata Al-Imam Al-Hafiz Al-Maqdisi, pada setiap hari Jumat, pada setiap hari Isnin, Abu Lahab ini Allah Subhanahu wa ta'ala meringankan azab api neraka dia. Maka orang pun bertanya, di mana? Kenapa? Kerana Abu Lahab ini pada ketika dia hidup, Abu Lahab ini adalah saudara kepada ayahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab ada 10 orang adik-beradik, 5 perempuan, 5 lelaki. Abu Lahab saudara kepada Sayyidina Abbas, kemudian saudara kepada Abdullah, bapa kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara juga kepada Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu, pakcik kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu bermimpi bertemu Abu Lahab selepas kematian Abu Lahab. Wasa'ala Abbas, dan Abbas bertanya kepada Abu Lahab, "Ya Abu Lahab, fi aina anta? Dekat manakah kamu? Hal dakhalta finnar? Adakah kamu sekarang berada di dalam neraka?" Apa kata Abu Lahab? Confirm. Bukan ya, tapi confirm. Tapi kata Abu Lahab kepada Abbas, di dalam mimpinya Abbas, Abu Lahab kata, "Yukhafif anhul adab fi yaumil itsnaini abada." Tetapi pada setiap hari Isnin, Allah Subhanahu wa ta'ala meringankan azab api neraka saya. Kerana apa? Kerana pada ketika kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Lahab ini mempunyai seorang hamba sahaya yang bernama Suwaibah. Maka Abu Lahab pesan kepada Suwaibah, "Ya Suwaibah, unzur, pergi tengok saya punya adik ipar. Pergi tengok ipar saya. Ipar saya sekarang hamil. Wa akhbirni min ayyul khabar. Beritahu kepada saya khabar dia. Apakah anak yang dia dapat? Idzan mu'annas uqtulu. Kalau perempuan, maka tanam dia hidup-hidup." Orang dahulu tak suka orang perempuan. Dahulu zaman Arab Quraisy, mereka tak suka anak perempuan. Sebab bagi mereka anak perempuan ni tak ada apa-apa manfaat. Sebab tak boleh bawa pergi perang, tak boleh nak besarkan kawasan. Jadi dia bila dapat anak perempuan, maka dia tanam. Kemudian Abu Lahab kata lagi kepada Suwaibah, "Ya Suwaibah, idzan muzakkar akhbirni." Kalau anak lelaki, khabarkan kepada saya. Jadi bila keluarnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lahir sahaja Nabi,
Kemudian Suwaibah memberitahu kepada Abu Lahab, "Ya Raisi, wahai ketua, kad wulidta, sesungguhnya telah lahir anak saudara kamu. Min ayul jinsi, apakah jantinanya? Kalau perempuan, idfan, tanam dia sekarang." Tetapi kata Suwaibah, "Abakhtukum, alangkah beruntungnya kamu, anak saudara kamu adalah lelaki." Maka bila mendengar perkataan ini, mendengar khabar ini, alangkah gembiranya Abu Lahab, sehinggakan Abu Lahab mengatakan kepada Suwaibah, "Ya Suwaibah, iltaqaita ya Suwaibah, aku memerdekakan engkau Suwaibah. Maka pada hari ini Suwaibah, engkau bisa hidup seperti mana orang lain hidup. Engkau merdeka seperti mana orang lain merdeka." Maka kerana gembiranya Abu Lahab pada hari Isnin, pada waktu kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala yukhaffif anhul adab masruran bi ahmada, diringankan azab api neraka kerana bergembira dengan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Sayyidil Imam Al-Hafidh Al-Maqdisi, "Fa kaifa billadhi tula umrihi bi ahmad masruran." Kalau Abu Lahab yang musyrikin, yang syirikkan Allah, tak beriman pada Allah, hidup dia setiap hari fikir nak bunuh Nabi, nak kacau Nabi, nak rosakkan Nabi, pun Allah ringankan azab kerana pernah satu kali gembira pada hari kelahiran Nabi, pun Allah ringankan azab. Fa kaifa billadhi tula umri, bagaimana pula kita ni yang beriman, yang sambut kelahiran Nabi, yang gembira dengan kelahiran Nabi, takkanlah kita tak dimuliakan lebih daripada Abu Lahab. Betul atau tidak? Jadi kalau ada orang taman guru, dia tak semayang, tapi dia suka maulid, dia suka puji Nabi, mungkin dia sama nanti dengan Abu Lahab, sebab dia gembira. Tapi kita alhamdulillah bukan dia semayang. Kalau saya tengoklah muka semua ibu-ibu ni, semua jemaah masjid ni, betul atau tidak? Nak cakap betul macam serba salah, betul tak? Nak cakap tidak pula, takut pula. Jadi jawapan selamat dia insya-Allah. Jadi macam mana pula kita yang beriman, yang berusaha nak baiki diri, korban masa pagi ni datang masjid nak sambut maulid. Bu, pagi-pagi ni bu, sedap duduk rumah tengok sinetron bawang merah bawang putih. Betul tak? Duduk minum kopi ke, pergi makan dekat mana-mana kedai. Tapi korban masa datang sini puji Nabi, korban masa duduk sini dengar ustaz ni bercakap, korban masa datang sini pakai putih warna sunnah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semata-mata nak mengagungkan Nabi, takkanlah tak dimuliakan lebih daripada Abu Lahab. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala muliakan kita kerana kita puji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Jadi ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah sebab kenapa orang Islam kena sambut maulid. Kerana maulid ini memupuk kesedaran untuk kenal manusia yang sepatutnya kamu kenal. Hari ini bu, orang Islam, mereka mengaku mereka Islam, tetapi alangkah sedihnya ramai daripada mereka di luar sana tak kenal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan di sini saja. Dulu waktu saya di Jazair Arab, waktu saya belajar di Arab, bila kita tanya orang-orang awam, kita tanya orang-orang biasa, bila Nabi lahir, terkadang mereka tak dapat jawab bu. Kita tanya mereka, man huwa ammun Nabi, siapakah pakcik Nabi? Mereka tak boleh jawab bu. Kerana apa? Kerana mereka tak ada keinginan nak kenal Nabi. Jadi hari ini alangkah beruntungnya kamu ada keinginan untuk kenal Nabi. Kita puji Nabi, kita raikan kelahiran Nabi.
Hakikatnya Nabi tengok apa yang kita buat. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu. Dan ucapkanlah dan buatlah dan ketahuilah setiap apa yang kamu ucap, setiap apa yang kamu buat, fasayarallah, maka Allah melihat apa yang kamu ucap dan Allah melihat apa yang kamu buat, wa rasuluhu, dan Rasulnya pun melihat apa yang kamu ucap dan apa yang kamu buat. Hari ini ibu semua pakai baju putih cantik, bercahaya-cahaya wajah di muka. Semua muka nampak ahli-ahli syurga. Amin ya rabbal alamin. Maka ketahuilah bahawasanya perhimpunan kita ini, wajah-wajah kita ini, walaupun saya tak handsome sangat, tapi wajah-wajah kita ini semuanya dilihat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kubur mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hari ini kita dah tahu kenapa kita kena sambut Maulid. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nanti di hari akhirat, bila mana manusia ini Allah hidupkan kembali pada tiupan sangkakala yang kedua. Ada orang Allah bangkitkan dengan Fir'aun laknatullah alaihi wa iyadzubillah min dzalik. Allah mahfazna wa iyyakum, moga Allah lindungi kita. Amin ya rabbal alamin. Ada orang Allah bangkit dengan Korun laknatullah alaihi. Kenal tak Korun? Famous, viral, bukan kenal, famous dan viral. Ada orang Allah bangkit dengan Namrud alaihissalam, raja yang zalim. Ada orang Allah bangkitkan dengan Haman laknatullah alaihi, minta maaf. Ada orang Allah bangkitkan dengan musuh-musuh Islam, di antaranya Yahudi, golongan barat, artis-artis barat yang tak beriman pada Allah, pemain bola sepak barat yang tak beriman kepada Allah. Allah bangkitkan sebahagian orang Islam dengan mereka. Kerana apa? Kerana satu sebab. Sampai baginda Rasulullah SAW di dalam hadis, al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang nanti di hari akhirat Allah akan hidupkan dia, Allah akan bangkitkan dia bersama dengan orang yang dia cintai. Sebab itu Nabi pernah bersabda, tidak sempurna iman seseorang, tak cukup iman seseorang bila mana dia tidak mencintai aku seperti mana dia mencintai lebih daripada dirinya sendiri. Jadi hari ini kita datang ke Masjid Muallimin, Taman Guru. Kita harap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan datangnya kita ke sini menjadi satu bukti yang cintanya kita kepada Nabi, sehingga kan di hari akhirat nanti Allah bangkitkan kita bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Banyak doa lah dekat ustaz ni ceramah ni. Memanglah ini kan masjid. Ahabul biladi ilallahi masajiduha wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Tempat yang paling Allah cinta, yang paling Allah sayang, bukan Pamol, bukan Maidin, bukan Ion Seremban, jauh sikit, bukan IOI Putrajaya. Pernah pergi? Pernah lah kan? Saya mau bawa ke Masum pula. Saya pun pernah pergi. Itu bukan tempat yang Allah cinta, tapi tempat yang Allah cinta adalah masjid. Jadi dekat sinilah kita minta kepada Allah dengan keberkatan Maulid ini. Mudah-mudahan Allah terima segala doa kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, pengarang kepada tafsir Jalalain. Tahu kan kitab tu? Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Dua orang pengarang dia, Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, Al-Imam Jalaluddin Mahalli. Tetapi Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti seorang ulama besar. Orang tanya kepada Al-Imam, ya Imam, ma huwal maulid? Apakah itu maulid? Maka kata Al-Imam Jalaluddin, maulid ini kena ada 5 perkara.
Ingat bu, maulid kena ada 5 perkara. Sampai kiamat maulid mesti kena ada 5 perkara ini. Yang pertama, maulid ini kena ada hamdallah, iaitu puji-pujian kepada Allah. Tadi ada tak kita puji Allah? Ada. Kita selawat tu kita ada puji Allah. Tadi saya mula cakap pun alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'in, kita puji Allah. Yang kedua, di dalam maulid ini mesti kena ada yusallu ala nabi, selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi semua daripada kita selawat. Tala'al badru alaina, telah timbul daripada kalian seorang manusia yang paling baik, iaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi puji Allah dah ada, selawat pun dah ada. Yang ketiga, kata Al-Imam Jalaluddin, di dalam maulid mesti kena ada tausiah. Tausiah ni apa? Ini yang tengah saya buat ni, ceramah, tazkirah, perkongsian. Jadi ada tak perkara ni? Ada. Jadi yang ketiga, yang pertama ada, yang kedua ada, yang ketiga pun ada. Kata Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti lagi, di dalam maulid mesti kena ada yang keempat adalah mahabbah, iaitu hubungan kasih sayang. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saya rasa dekat sini mungkin setengah daripada kita yang first time baru jumpa saya, betul tak? Tapi berkat daripada maulid hari ini kita bertemu kerana Allah. Mungkin kita pernah jumpa dekat IUI hari itu, saya tak perasan. Mungkin kita pernah jumpa dekat kedai makan ke, saya tak perasan. Tetapi berkat daripada puji Nabi, berkat daripada mengingati Nabi, maka hari ini kita bertemu atas dasar kasih sayang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama ada, yang kedua dah ada, yang ketiga dah ada, yang keempat dah ada, yang kelima ini perkara yang paling disukai oleh orang Melayu. Kata Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, yang kelima di dalam maulid mesti kena ada makan. Ada makan kan? Saya dengar ada kambing kan? Itu saya gurau. Next time insyaAllah itu saya gurau. Jadi kelima-lima inilah, kata Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, mesti kena ada kepada sesuatu majlis maulid. Ustaz, kena ke kita dengar cakap Al-Imam Suyuti ni? Pasti. Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti ni ulama ahli sunnah wal jamaah, menulis 500 kitab. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, datang seorang ustaz, hafal baru 10 hadis. Itu pun kalau laptop dia hidup. Kalau laptop dia mati, dia pun lupa dah hadisnya, mana pangkal, mana hujung. Tiba-tiba dia kata ini maulid tak betul, tak ada dalil, ini maulid bid'ah, tak boleh buat. Saya tanya kepada ibu yang ada akal yang waras, yang ada akal yang baik, mana kamu nak ikut Imam Jalaluddin yang tulis 500 kitab, pengarang kitab Tafsirul Jalalain, ataupun ustaz yang hafal 10 hadis, itu pun kalau laptop hidup? Mana kamu nak ikut? Imam Jalaluddin. Bukan Jalaluddin Hasan Jalaluddin Hasan tu pelakon. Imam Jalaluddin As-Suyuti. Jadi sebenarnya bukan tak ada dasar, bukan tak ada dalil, tetapi orang yang tak nak belajar. Jadi tahniah kepada ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana beri peluang kepada diri untuk tahu apakah itu maulid, untuk tahu apakah manfaat kepada maulid.
Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ulama terdahulu menghabiskan di antara sakibaki hidupnya untuk puji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang ulama di Mekah menulis satu kitab, nama dia Barakatul Makkiyah, selawat kepada Nabi. Dalam tu ada 1200 bentuk sirah selawat. Takkan ulama tu tak tahu sampai boleh tulis 1200 selawat, betul atau tidak? Jadi sebab itu hari ini kita kena yakin bahawasanya puji Nabi ini, membesarkan Nabi ini, mengingati Nabi ini, inilah di antara nikmat yang paling besar di dalam hidup. Nabi Allah Ibrahim AS pernah munajat kepada Allah, meminta kepada Allah, Ya Allah, jadikan saya Nabi kepada akhir zaman. Tetapi apa kata Allah kepada Ibrahim? Kafah, telah penuh, tak boleh dah Ibrahim. Kemudian Ibrahim minta, kalau tak boleh jadi Nabi, jadi umat pun boleh. Pun tak boleh, Bu. Tempat kamu semua ini dicemburui oleh seluruh anbiya yang terdahulu. Anbiya yang terdahulu berebut-rebut nak dapat tempat sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Allah Ibrahim pun minta lagi kepada Allah, kalau begitu ya Allah, jadikanlah saya di antara manusia yang nama saya disebut oleh umat akhir zaman. Di dalam tahiyat kita ada sebut nama Nabi Allah Ibrahim AS. Betul atau tak? Jadi beruntung sebenarnya kita. Kalau hari ini orang tak nak rasa beruntung, dia rasa tak ada apa-apa, maka sebenarnya dia telah melalui satu kerugian yang besar. Kerana mengingati Nabi, memuji Nabi, ini adalah di antara nikmat yang paling besar yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ingatlah bahawasanya inilah satu-satunya manusia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akan bantu kita di hari akhirat nanti. Hari ini kita puji Nabi, balasan yang diberikan oleh Nabi nanti untuk kita di hari akhirat tidak lain dan tak bukan adalah syafaat Nabi. Ada orang di hari akhirat ketika mana singgah di Hud, Telaga Kautsar, dia nak minum air Telaga Kautsar, Nabi tak beri dia minum. Nabi tak jemput dia minum. Tak ada bahagian untuk dia minum daripada Hud. Kerana apa? Kerana dia tak nak puji Nabi, kerana dia tak kenal Nabi. Tetapi orang yang puji Nabi, yang kenal Nabi, maka pasti dan pasti ada tempat untuk dia, ada kesempatan untuk dia untuk minum air Telaga Kautsar. Membesarkan Nabi, memuji Nabi telah dilakukan oleh dari sejak zaman Nabi Allah Adam AS. Bila mana Nabi Allah Adam AS diciptakan, disebut di dalam Sunan Tirmizi, bila mana Adam ini diciptakan, maka Adam mengatakan, lamma khalaqtani, ketika tatkala saya ini dijadikan oleh Allah, wa nafakhta fihi min ruhi, kemudian ditiupkan roh ke dalam badan saya, wa rafa'tu ra'si, dan saya angkat kepala saya, fara'a ismullah wa ismu Muhammad, maka yang saya nampak di tiang arash adalah namanya Allah dan namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Allah Adam pun doa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kita baca doa ni selepas salat. Wahai Tuhan kami, Rabbana zalamna, kami ni orang yang tak ada apa-apa, yang telah dizalimi ya Allah, maka ampunkan dosa kami, rahmati kami, kasihani kami. Kalau kau tak kasihani kami, lanakunanna minal khasirin, maka kami ni orang yang rugi. Disebutkan dalam Sunan Tirmizi, Nabi Allah Adam bila nampak nama Allah, nampak nama Nabi Muhammad, maka dia doa dengan doa tersebut. Kemudian dia sambung doa itu dengan
wa atawassalu bi ismi Muhammad, dan aku bertawassul dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu Nabi belum diciptakan lagi oleh Allah dari sudut jasad, tetapi Nabi Allah Adam telah dahulu memuji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan sedikit perkongsian untuk sesi ceramah yang pertama ini berkenaan tentang apa itu maulid, memberi sedikit pengetahuan kepada kita, memberi sedikit kebaikan kepada kita. Ustaz, kami ni perempuan, bolehkah kami puji Nabi kuat-kuat ni? Suara ni kan aurat Ustaz. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, sebab tu kita kena belajar. Yang tak dibolehkan di dalam mazhab fiqh kita, Imam Syafi'i bagi tahu bahawasanya yang tak boleh menggunakan suara yang kuat ini adalah puji-pujian yang merangsang syahwat seseorang yang lain. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kebanyakannya umurnya 50, 60, 70 pun ada. Selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya yang dengar takkan naik syahwat. Betul atau tak? Kan? Yang kita hairan dan peliknya, konsert yang dibuat secara besar-besaran, memanggil artis yang mendayu-dayu suaranya, yang secara pasti merangsang syahwat, itu tidak dipertikaikan. Tetapi orang buat majlis kebaikan, puji Nabi, malah dipertikaikan. Ustaz, mana boleh? Ini maulid orang perempuan yang puji Nabi, suaranya kuat. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Sebab itu hari ini kita kena belajar. Yang tak dibolehkan memuji secara kuat ini adalah suara yang mendayu. Bukanlah saya dengar tadi ibu-ibu puji selawat dalam keadaan intonasi yang mendayu-dayu. Tala'al badru. Tak ada pula, betul tak? Daripada saya lahir sampai sekarang, nadanya semua sama. Tala'al badru alaina. Sama je sampai kiamat nanti. Jadi takkan itu merangsang syahwat. Jadi sebab itu kita kena belajar. Jadi sebenarnya apa yang kita buat ini adalah satu kemuliaan, kerana membesarkan satu sosok tubuh manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya dimaklumkan untuk sesi pertama ini sekadar ini dahulu, iaitu dengan tajuk perkongsian tentang apakah itu maulid. InsyaAllah selepas ini kita akan dengarkan pula bagaimanakah kisah-kisah sahabat radhiyallahu anhum ajmain, yang mana mereka cinta Nabi sehinggakan mereka sanggup memberikan seluruh segala-galanya semata-mata kerana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan ke mana-mana, kita jumpa lagi sebentar lagi bersama Ustaz Luqman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Para hadirin sekalian, kita akan terus mengalunkan selawat, dan alunan kali ini seperti biasa akan dipimpin oleh Hajah Jamaliah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sungguh beruntung wahai manusia,
yang Maha Esa. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Hidup ini tak akan lama, dunia ini fatabul kana. Penuhi amal yang mulia agar mendapat tempat di syurga. Wahai manusia tua dan muda, ingatlah mati di depan mata. Amal mulia masuk ke syurga, amal durhaka masuk neraka. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Kita terus dengan selawat belakang ya, selawat asyikil. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Dipersilakan Ustaz. Round kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana Allah hiasi hidup kita dengan memuji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyara marrah. Barang siapa yang selawat kepada Nabi satu kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan berselawat kepada dia 10 kali. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Ulama sependapat bahawasanya selawat Allah kepada umat adalah berbentuk rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita. Seseorang manusia yang mendapatkan satu bentuk kasih sayang daripada Allah, fatasliman abadan, maka dia akan sejahtera selama-lamanya di dalam syurganya Allah Ta'ala. Wa huttat bihi asyara sayyi'ah. Dan orang yang berselawat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berselawat kepada Nabi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghilangkan 10 daripada dosa-dosa dia. Wa rafa'ta lahu asyara darajat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat 10 daripada darjatnya. Alangkah ruginya bila mana hari-hari masa kita tak digunakan untuk berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu di Yaman, di Tarim Hadramut, ada seorang wanita uzur. Dia dah uzur, umur dalam sekitar 80 lebih. Bila ditanya kepada wanita tersebut, apakah yang membuktikan bahawasanya engkau ini cinta kepada Nabi? Sebab setiap cinta memerlukan pengorbanan. Setiap cinta tak boleh dilihat hanya dengan kata-kata. Kalau cinta sekadar dengan kata-kata, maka cinta itu adalah dosa. Maka cinta memerlukan pengorbanan. Maka wanita ini bila ditanya, berapa banyak kamu selawat kepada Nabi satu hari? Maka kata dia, dalam keadaan uzur ini, pada setiap malam saya menghabiskan masa saya untuk selawat kepada Nabi sebanyak 15,000 kali. Kali ini saya tak uzur. Saya boleh pergi jalan-jalan dekat Janda Baik, saya boleh jalan-jalan dekat Perak, Terengganu, tapi tetap juga saya tak boleh habiskan 15 kali selawat. Tetapi orang yang benar-benar cinta kepada Nabi dengan cinta yang hak, maka mereka bisa menghabiskan malam mereka, bukan 24 jam, tetapi malam waktu mereka hanya saja untuk berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dahulu zaman Nabi ada 2 orang budak, yang mana budak ini bernama Sayyidina Mu'az dan Sayyidina Mu'awiz. 2 orang anak yang sangat kecil. Maka sebelum nak pergi ke peperangan, Nabi akan bentuk satu barisan, akan bentuk pasukan dia dalam keadaan berbaris. Maka pada ketika itu ada seorang sahabat bernama Sayyidina Abdurrahman bin Auf, terkenal sebagai seorang pemuda yang sangat kaya. Maka Abdurrahman bin Auf, bila dia lihat di kanan dan kiri, dia bertanya, siapakah pasangan perang saya? Maka bila dilihat kanan tak ada orang, dilihat kiri pun tak ada orang. Kemudian tiba-tiba tangan kanan Abdurrahman bin Auf ini ditarik, dan dia lihat rupanya ada seorang anak kecil, berumur dalam lingkungan 12 tahun pada waktu tersebut, Sayyidina Mu'az. Maka Abdurrahman pun mulalah merasakan, Allah, 12 tahun habislah saya. Saya punya partner perang ni 12 tahun, budak boleh buat apa, betul tak? Sehingga kan ulama mengatakan dalam kitab di dalam kitab Hayatus Sahabah, punyalah kecil Mu'az ini sehingga kan nak bawa perang pun, nak bawa pedang pun tak boleh, tetapi diseretnya itu pedang. Sangat kecil, 12 tahun bu. Anak kita 12 tahun tidur pun di ketiak lagi, betul tak? Adik cakap tak tadi. Jadi anak kita kecil lagi pun 12 tahun masih tidur di ketiak. Tapi ini Sayyidina Mu'az sudah pergi berperang. Maka Sayyidina Mu'az tanya kepada Abdurrahman bin Auf dengan panggilan lebih kurang macam ni lah, Pakcik, nanti bila sampai di medan perang, maka tunjukkan saya, syuftani, tunjukkan saya, man Abu Jahal, siapakah Abu Jahal.
yang mana satu yang dipanggil Abu Jahal. Jadi Abdurrahman bin Auf pun kata dalam hati dia, ini budak lagi, kenapa nak cari Abu Jahal? Itu Abu Jahal besar, badannya sasa, tubuhnya kuat. Apa yang nak dibikin kepada Abu Jahal? Kemudian Abu Jahal tanya kepada dia, limadha? Kenapa? Apa yang kamu nak buat dengan Abu Jahal? Maka kata Sayyidina Muaz, wallahi ya ammi, demi Allah wahai pakcik, sesungguhnya saya mendengar khabar ketika mana Nabi berada di Mekah, inilah manusia satu-satunya yang paling sering menyusahkan Nabi, yang paling sering nak bunuh Nabi. Maka hari ini dengan kekuatan jasad yang saya ada, saya nak bunuh Abu Jahal. Ini budak 12 tahun. Kemudian alangkah takjubnya Abdurrahman bin Auf, Masya Allah. Kemudian ditarik pula di kanan sebelah kiri. Ada seorang kanak-kanak lagi yang bernama Sayyidina Muawis, adik-beradik kepada Muaz, pun menanyakan soalan yang sama. Ya ammi, idza wasalta fil midan, kalau kita sampai di medan perang, syuftani, tunjukkan kepada aku man huwa Abu Jahal, siapakah Abu Jahal. Ditanya juga, limadha, kenapa? Kerana wahai pakcik, saya mendengar berita Abu Jahal inilah manusia yang suka mengukut Nabi ketika di Mekah. Inilah manusia yang suka mengganggu Nabi di Mekah. Maka pada hari ini, lau najautu innan najah, kalau saya tak mati maka Abu Jahal yang mati. Oh, ini budak 12 tahun pun. Maka kata Abdurrahman bin Auf, pada mulanya saya rasa risau sebab partner perang saya budak-budak. Tetapi bila sampai saja di medan perang, alangkah takjubnya, kata Abdurrahman bin Auf, saya melihat dua orang budak ini kal asadul ju', seperti singa yang sedang kelaparan. Mati Abu Jahal pada tangan Sayyidina Muaz dan Sayyidina Muawis. Ini budak-budak cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hari ini ajarkan kepada anak-anak, mungkin dekat sini cuculah kan, ajarkan kepada cucu-cucu kita bagaimana, siapakah manusia yang patut dia cinta. Bukan Cristiano Ronaldo. Kenal Cristiano Ronaldo? Ada sini yang kaki bola. Kalau tengok bola kenal lah. Cristiano Ronaldo ini, ialah kalau dia masuk Islam, Masya Allah. Tapi dia belum lagi masuk Islam. Moga Allah beri hidayah pada dia. Amin ya rabbal alamin. Jadi Cristiano Ronaldo ini orang Islam, peminat main bola sepak, kenal dia lebih lagi daripada dia kenal saudara mara dia sendiri. Lebih lagi dia kenal saudara mara dia sendiri. Fanatiknya mereka kepada orang-orang macam ni, lebih lagi mereka fanatik daripada mereka taat kepada kedua ibu bapa mereka. Kerana apa? Kerana tak ada cinta. Jadi sepatutnya mereka ini dikenalkan kepada Nabi. Siapakah Nabi? Bagaimanakah hidup Nabi? Betapa hebatnya Nabi, betapa tampan dan kacaknya Nabi, betapa karismanya Nabi. Tetapi kenapa mereka tak ada keinginan tersebut? Kerana mereka tak cinta, Bu. Salah siapa? Salah kita. Kita tak kenalkan mereka kepada Nabi. Jadi sebab itu hari ini, yang pertama sekali, pesanan untuk diri saya dan untuk kita semua, syiarkan Nabi. Kenalkan Nabi kepada mereka bahawasanya inilah idola yang sepatutnya diidolakan. Inilah ikutan yang sepatutnya diikut. Inilah manusia yang boleh tolong kamu ketika di hari akhirat nanti, ketika seluruh manusia sedang mengemis syafaat daripada anbiya yang lain. Pergi kepada Nabi Allah Adam AS. Apa kata Nabi Allah Adam AS? Nafsi bi nafsi, diri saya dengan diri saya je. Saya tak fikir orang lain sudah. Diri saya je. Pergi kepada Nabi Allah Ibrahim AS, dikenali dengan gelaran Khalilullah, Abuddin, bapa kepada agama.
Nabi Allah Ibrahim ni, hebatnya dia dapat gelaran bapa kepada agama. Kerana dialah yang membina Kaabah. Sampai hari ini dia masih dapat saham. Sebab semua orang datang ke Mekah untuk buat tawaf di Kaabah. Tetapi apa kata Nabi Allah Ibrahim pada ketika diminta syafaat, dirayu syafaat? Ya Ibrahim, salimna ya Ibrahim, selamatkan kami ya Ibrahim. Lama di mahsyar ni, panas. Seumpama kasyamsi fawqa ra'si, seumpama matahari di satu jengkal daripada kepala kami. Maka tolong kami ya Ibrahim. Ud'u ila Allah, minta pada Allah. Apa kata Nabi Allah Ibrahim? Nafsi binafsi, sendiri-sendirilah. Aku pun tak mampu nak tolong kamu. Pergi kepada Nabi Allah Musa alaihissalam, terkenal dengan panggilan Musa kalimatullah, Musa yang bisa berbicara dengan Allah. Oh, mulia. Boleh langsung direct berbicara dengan Allah. Ya Musa, anta kalimatullah, sa'idna ya Musa. Wahai Musa, engkau ini manusia satu-satunya yang boleh bercakap dengan Allah secara langsung. Maka selamatkan kami ya Musa. Apa kata Nabi Allah Musa? Nafsi binafsi, sendiri-sendirilah, saya pun tak boleh nak tolonglah. Datang kepada Nabi Allah Isa alaihissalam. Faqala Isa ibhad ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila datang kepada Nabi Allah Isa alaihissalam, maka Nabi Allah Isa mengisyaratkan, pergilah kalian cari kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila seluruh manusia, bukan umat Nabi je bu, syafaat Nabi ada dua bentuk. Pertama disebut syafaatul awam, syafaatul majmu', syafaat untuk semua makhluk, daripada zaman Nabi Allah Adam sampai bayi yang terakhir lahir di muka bumi. Maka syafaat inilah yang ditagih pada waktu tersebut, untuk selamatkan semua manusia agar dipercepatkan hisab. Maka bila sampai kepada Nabi Muhammad, maka Nabi bagi tahu kepada mereka, akulah yang kamu cari. Maka pada ketika itu Nabi pun bersujud kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun berfirman, wa irfa' ra'sak wa sal tuqta, angkatlah kepala engkau wahai kekasihku, dan mintalah apa yang kau inginkan. Maka perkara pertama yang keluar daripada mulut Nabi Muhammad, yang diminta oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah syafaat untuk menolong semua makhluk. Bukan umat Nabi je rupanya semua makhluk. Dan kita sebagai umat Nabi, yang cinta Nabi, yang kenal Nabi, maka ini barulah mendapatkan syafaatul khas, iaitu syafaat yang khusus, dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kenalkan kepada orang lain siapakah Nabi, manusia yang akan tolong mereka. Mak bapak saya tak boleh tolong saya bu, datuk nenek saya tak boleh tolong saya bu, tetapi yang boleh tolong saya di hari akhirat hanya seorang sahaja, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu ada seorang budak pada zaman Nabi bernama Sayyidina Rabi'ah, seorang anak yang ditugaskan untuk khidmat kepada Nabi. Apakah kerja Sayyidina Rabi'ah ini? Sayyidina Rabi'ah ini ditugaskan untuk mengangkat air basuhan Nabi. Setiap kali Nabi nak pergi sembahyang, maka dia akan angkat bawa baldi. Saking rajinnya Sayyidina Rabi'ah ini khidmat dia kepada Nabi, maka satu ketika Nabi puji Sayyidina Rabi'ah. Ditanya kepada Sayyidina Rabi'ah, ya Rabi'ah, mana tulis, apa yang kau mahu? Oh, bukan senang Nabi nak cakap apa yang kau mahu. Kalaulah saya yang dapat, saya dah cakap, saya dah masuk syurga. Yang lain saya tak fikir dah. Betul tak? Kita kan lumba
lumrah kita manusia, kita nak selamatkan diri kita dulu. Tapi apa kata Sayyidina Rabi'ah? Kata Sayyidina Rabi'ah, ya Rasulullah, satu benda yang saya nak minta, iaitu saya nak minta kepada engkau supaya minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ijma'ni ma'akum fil jannah, ijma'ni, kumpulkan saya ini bersama dengan kamu ya Rasulullah ketika di dalam syurga. Sehingga kan memikirkan kalau masuk syurga tak ada Nabi, maka syurga itu bosan. Ini sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Bukan saja hidup untuk menghampirkan diri kepada Allah perantaraan dengan Nabi, tetapi malah bercita-cita kalau hidup sampai di hari akhirat, sampai di dalam syurga pun saya nak hidup dengan Nabi macam mana saya hidup dengan Nabi ketika di dunia. Sayyidina Thawban radhiyallahu anhu satu ketika belajar dengan Nabi di dalam majlis. Maka pulanglah Thawban ke rumah. Bila pulang ke rumah, wajahnya telah menjadi kusam, bersedih. Kemudian bila datang berjumpa Nabi, bertukar menjadi gembira. Kemudian bila pulang jadi sedih balik, sedih gembira, sehingga kan Nabi perasan. Nabi tanya, ya Thawban, limadha ya Thawban, aku tengok kau ni Thawban, sekejap sedih, sekejap gembira, kenapa ya Thawban? Kemudian kata Sayyidina Thawban radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, seandainya nanti di hari akhirat, kalaulah saya masuk syurga, adakah ijma'na ma'akum, adakah saya ni boleh berkumpul dengan kamu lagi di dalam syurga ya Rasulullah? Sebab saya tahu yang saya ni bukan Nabi, saya ni orang biasa. Maka kalau nak dibandingkan syurga saya dengan kamu, pasti dan pasti ya Rasulullah, syurga kamu jauh lebih tinggi. Jadi macam mana ya Rasulullah? Adakah nanti di syurga saya boleh hidup dengan kamu seperti mana saya hidup dengan kamu sekarang di dunia? Maka Nabi tak jawab, Nabi diam. Turun firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Orang yang taat kepada Allah, sesiapa di antara kamu, saya, ibu-ibu, tuan pengerusi, kita semua, sesiapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, faulaika ma'alladzina an'ama Allah, maka mereka akan dikumpulkan bersama orang yang mensyukuri nikmat Allah. Siapakah mereka? Ma'an nabiyyin, orang yang taat Allah dan Rasul, maka akan dikumpulkan di dalam syurga yang pertama sekali bersama dengan Nabi. Wasiddiqin, dan dengan orang yang jujur. Wasyuhada, orang yang mati syahid. Wasalihin, dan orang-orang yang soleh. Wahasuna ulaika rafiqa, seluruh daripada mereka adalah teman yang terbaik. Jadi mudah-mudahan kita harap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sedikit pengorbanan kita datang puji Nabi ini menunjukkan ketaatan kita kepada Allah dan syiar kita kepada baginda Rasulullah SAW, sehingga kan Allah kumpulkan kita di dalam syurga bersama dengan Nabi. Amin ya rabbal alamin. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi sayang kita tak? Sayang, pasti dan pasti. Nabi sangat sayang pada kita. Ada satu ketika diceritakan oleh Maulana Hasan di dalam kitab sirah, pernah satu ketika Nabi nak wafat, maka Nabi kumpulkan seluruh orang sahabat. Nabi berpegang dengan syariat, maka Nabi bagi tahulah siapa yang nak qisas. Kalau saya ada hutang, bagi tahu. Bukan saya lah, saya tak ada hutang, kata perempuan. Ini Nabi sebut kepada sahabat, kalau saya ada hutang, bagi tahu. Kemudian bila dah selesai proses tersebut, Nabi tanya satu soalan kepada seluruh orang sahabat. Nabi tanya satu benda. Apa yang Nabi tanya?
Nabi dah nak wafat dah ni. Sahabat yang lain yang dekat dengan Nabi semua dah menangis. Sebab apa? Dah tahu bila Nabi kumpul macam ni, cerita pasal menuntut hak, cerita pasal hutang, maka maksudnya Nabi nak tinggalkan kita. Jadi sahabat ni ramai menangis. Maka pada waktu tersebut Nabi tanya kepada sahabat, "Ya ashabi, wahai sahabatku, hal wasalta din ilaika, adakah agama ini telah sampai kepada kalian?" Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fahamkan ayat ini, adakah agama telah sampai kepada kalian? Nabi berpesan kepada sahabat sebelum saya wafat. Nabi kata, adakah agama ini telah sampai kepada kalian? Kerana Nabi nak pastikan bahawasanya bagaimana generasi-generasi yang akan datang pun mendapatkan agama yang hak seperti mana agama yang telah saya bawa kepada kalian. Nabi pernah datang taman guru ke? Tak pernah. Pernah tak musik? Tak pernah. Nabi pernah datang Senawang ke? Tak pernah. Malaysia pun Nabi tak pernah datang. Asia pun Nabi tak pernah datang. Tetapi berkat daripada dakwah Nabi, berkat daripada apa agama yang Nabi bawa, Nabi sebarkan Islam. Hari ini orang Taman Guru kenal Allah. Hari ini orang Taman Guru kenal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini orang Taman Guru dan karya yang sekelilingnya kenal apakah itu Islam. Ibu, tak mustahil bu, kalau bukan kerana dakwah Nabi, kalau Nabi tak tanya sahabat, adakah agama telah sampai kepada kalian, sehingga kan agama tak sampai pada kita, tak mustahil hari ini kita sembah pokok. Tak mustahil hari ini kita tak buat maulid, tapi kita kumpul kat padang ramai-ramai sembah matahari. Tak mustahil. Tapi kerana pengorbanan Nabi, sayangnya Nabi kepada kita, Nabi make some confirmation. I can speak in English. Do you think I can speak in English? I can speak English very fluent, don't worry. Jadi Nabi buat satu kepastian. Macam mana adakah agama sampai kepada kamu, wahai sahabatku, sehinggakan kamu boleh sebarkan agama ini kepada seluruh alam. Jadi sayangnya Nabi kepada kita, dah nak wafat pun Nabi fikir, macam manalah umat saya yang akan datang. Hari ini kalau saya nak mati, apa saya fikir? Siapa yang dah terfikir? Belum lagi lah kan, sebab kita pun tak tahu bila kita mati. Tapi kalau kita mati, apa kita fikir? Dekat manalah nanti? Selamat ke tak? Kena sebat ke tak dalam kubur? Tapi Nabi tak fikir tu. Yang Nabi fikir, macam mana orang Taman Guru, macam mana orang Taman Bukti, macam mana ahli karya Senawang, mereka kenal tak Allah nanti. Jadi kesan daripada dakwah inilah hari ini semua daripada kita mendapatkan Islam. Jadi ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dahulu pada zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang sahabat yang bernama Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Ini rumah pertama yang Nabi singgah ketika Nabi sampai di Madinah. Rumah yang pertama Nabi singgah adalah rumah Sayyidina Ayyub Al-Ansari. Cinta ini memerlukan pengorbanan. Tanda seseorang cinta kepada seseorang, maka seseorang itu akan suka apa yang orang dicintai itu suka. Walaupun benda yang dicintai orang yang dicintai itu tak suka, dia tetap akan suka. Peninglah Ustaz. Contoh, isteri kita suka pergi Maidin. Kita tak suka pergi Maidin, tapi sebab kita sayang isteri kita, kita pun sukalah pergi Maidin. Macam itulah.
Jadi Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari ketika Nabi singgah duduk di rumah dia, maka Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari ini berkata, kami ni takkan makan melainkan Nabi dah makan. Nabi duduk atas, Sayyidina Ayyub duduk bawah. Tapi Sayyidina Ayyub ni hairan, kenapa Nabi tak makan? Bila dihidangkan makanan, tetapi Abu Ayyub tengok Nabi tak makan. Maka bila dilihat, rupa-rupanya di dalam makanan tersebut dicampur dengan bawang putih. Jadi bawang putih ini bersifat karihah, ada bau mulut. Mulut Nabi ini azim, mulia, sebab nak puji Allah. Kalau kita tak letak bawang putih tak sedap pula, betul tak? Nanti tak wangi, tak tumis wangi. Jadi bila Sayyidina Ayyub Al-Ansari dapat tahu yang Nabi ni tak makan bawang putih, maka bermula daripada hari itu sampai Sayyidina Ayyub Al-Ansari ni wafat, dia tak makan bawang putih. Walhal makan bawang putih bukan haram, tetapi makruh. Tetapi kerana cinta kepada sang kekasihnya, maka sehingga wafat Sayyidina Ayyub Al-Ansari tak makan bawang putih. Jadi ini contoh orang yang sayang Nabi, orang yang cinta Nabi, bagaimana sanggup berkorban keinginan hawa nafsu hanya semata-mata untuk membuktikan cinta dia kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz ni asyik cerita pasal laki je, perempuan tak ada ke? Ada. Dia nak kena panjang sikit baru nanti cukup habis masa kan. Ini taktik tuan-tuan dan puan-puan. Jadi ada seorang perempuan pada waktu perang Uhud. Ada seorang perempuan daripada puak Ansar. Bila sebut Ansar, maksudnya berasal daripada Madinah. Maka seorang Ansar ini ketika Nabi pergi perang Uhud, maka bila habis sahaja perang Uhud, kita tahu perang Uhud ni di antara perang yang menyebabkan kerugian yang terbesar di dalam sejarah Islam. 70 orang telah syahid di jalan Allah pada waktu tersebut. Di antaranya iaitu pakcik Nabi sendiri, Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu, dibunuh oleh seseorang yang pada waktu tersebut masih lagi kafir, iaitu Sayyidina Wahsy, seorang Arab Badui. Bila sebut Arab Badui, maka maksud dia Arab tapi kulit dia gelap. Saya lagi putih. Jadi Arab Badui ini adalah Arab yang asal daripada Arab. Ini Arab yang paling asli. Jadi Wahsy ini ketika mana dia bunuh Sayyidina Hamzah, maka Hamzah ni bukan sahaja dibunuh, malah dibelah dadanya, diambil oleh Hindun dan dimamah secara mentah. Tetapi Maha Suci Allah Subhanahu wa Ta'ala, Hindun pada waktu tersebut tak boleh telan daripada hatinya Sayyidina Hamzah. Maka Nabi sedih, sebab ramai orang Islam terkorban. Di antaranya yang terkorban lagi pada waktu tersebut adalah Sayyidina Ja'far At-Tayyar, orang yang kedua yang memegang panji Islam. Dia pegang tangan kanan kena potong, jatuh tangan kanan. Boleh bayangkan tak bu? Ngilu kita dengar kan? Jatuh tangan kanan. Diambilnya bendera tersebut, tak nak bagi jatuh dengan tangan kiri, potong tangan kiri pula. Dan tak ada tangan. Ja'far At-Tayyar, kedua-dua tangan telah hilang. Maka apa yang dibuat? Kerana nak menjunjung agama Islam ini, maka Ja'far At-Tayyar telah kepit bendera ini dengan dua-dua tangan yang telah terputus. Dan ditusuknya Ja'far At-Tayyar sehinggakan pada waktu tersebut disebutkan ada sekitar 80 tikaman pada perut. Ja'far At-Tayyar diberi gelaran Ja'far yang mempunyai sayap.
kesan daripada potongan-potongan yang terjadi pada waktu perang Uhud, maka di akhirat nanti Allah beri Sayyidina Ja'far At-Tayyar sepasang kepak untuk terbang melintasi titian Sirat. Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, pada perang Uhud, orang Islam mengalami kerugian yang sangat dahsyat. Maka pada waktu tersebut, bila balik sahaja kafilah daripada peperangan, maka datang seorang wanita daripada kaum Ansar. Dia tanya kepada orang yang telah pulang daripada perang, "Aina Muhammad? Manakah Muhammad?" Kemudian datang seseorang membagi tahu, wahai Fulanah binti Fulanah, sesungguhnya bapa kamu telah syahid di Uhud. Apa kata perempuan ini? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian dia tanya balik, "Aina Muhammad?" Kemudian datang pula orang yang lain bagi tahu, "Wahai puan, sesungguhnya zaujuk, kamu punya suami telah syahid di perang Uhud." Apa kata perempuan ni? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian dia tanya lagi, "Aina Muhammad?" Datang pula seorang lagi kata, "Wahai puan, qad ibnak tuwafa fil Uhud." Anak kamu yang pertama telah syahid di medan Uhud. Apa kata dia? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Macam tak kisah pula, betul tak? Kemudian tanya lagi dia, "Aina Muhammad?" Kemudian seorang sahabat kata Nabi Muhammad ada pada perkumpulan tersebut. Kemudian bila dia dengar Nabi ada pada kumpulan tersebut, dia bukan hanya sekadar dengar, dia nak tengok mana Nabi Muhammad. Bila dia tengok Nabi Muhammad depan mata, maka dia kata kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, wahai Nabi Allah Muhammad, sesungguhnya idza ra'aitu, bila mana aku melihat kamu, yukhaffif kulla syai' fi hayati, maka seluruh bebanan aku telah menjadi ringan." Bapaknya mati di Uhud, suaminya mati di Uhud, anaknya syahid di Uhud, semuanya syahid di Uhud, tetapi langsung tak memberi kesan kepada dia, melainkan yang dia fikirkan hanyalah tentang Nabi Muhammad. Ini orang perempuan yang hebat. Jadi inilah di antara contoh-contoh sahabiah perempuan yang sepatutnya ibu ataupun wanita yang lain di luar sana kena tiru. Bagaimana cintanya mereka kepada Nabi, bagaimana ta'zimnya mereka kepada Nabi, sehingga kan hilang bapa pun tak kisah, hilang suami pun tak kisah, hilang anak pun tak mengapa. Yang penting Muhammad masih hidup. Ya, abang nak pergi lepak kat mama ajak abang ni keluar aja, oh dia dah mengeluh suami dia tak ada, betul tak? Tapi ini perempuan, itu kalau lepak mama mungkin munasib lagi lah kita marah kan. Ya, abang nak pergi masjid jam berkerut muka dia macam asam Jawa, tahu asam Jawa? Berkerut muka dia. Tuan-tuan, perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini contoh manusia yang hidup sama macam kamu. Sahabiah ni, sahabat ni, dia hidup macam kita. Dia pun makan macam kita. Mungkin dahulu zaman Arab dulu ada khubus, ada roti, tak ada capati lah. Tapi ada roti. Dia pun makan roti macam kita. Dia pun makan kambing macam kita. Sama hidup dia macam kita. Tetapi macam mana mereka boleh mulia macam ni? Cintanya mereka kepada Nabi kenapa boleh sampai macam ni? Tidak lain dan tak bukan kerana adanya pengorbanan. Bila mana seseorang melakukan tadhiyah, pengorbanan untuk sesuatu perkara, maka pasti dan pasti perkara tersebut akan menjadi bernilai di dalam kehidupan dia sehingga dia tiada lagi. Jadi sebab itulah ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, datangnya kita ini, kita tak ada berperang macam dulu, kita tak pergi berperang di Uhud macam dulu, tetapi hari ini kita dididik, kita diajar, kita dipesan untuk melakukan pengorbanan. Tetapi macam mana pengorbanan yang perlu kita lakukan? Korbankan nafsu kita,
korbankan keinginan kita, korbankan masa lapang kita, korbankan waktu-waktu yang digunakan pada perkara yang sia-sia hanya semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala dan mengingati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barulah kita disebut kita ini cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 50 tahun kita hidup, tetapi yang kita kenal Nabi ni Muhammad bin Abdullah, lahir 12 Rabiul Awal. Rasa-rasa sesuai ke kalau kita nak cakap kita cinta Nabi? Sesuai ke Bu? Tak sesuai lah Bu. Kalau dulu waktu kita bercinta dulu, contohlah ibu bercinta dengan Tuan Haji kan, bukan kata kenal nama dia, nama bapa dia kita kenal, nama nenek dia kenal, nama kucing dia pun kita kenal. Betul tak? Sebab apa? Sebab cinta. Tapi kalau kita kata kita cinta Nabi, tapi hanya sekadar kenal nama Nabi Muhammad bin Abdullah, lahir 12 Rabiul Awal, maka rasa-rasa sesuai ke nak kata kita cinta Nabi? Tak sesuai Bu. Jadi sebab tu hari ini Bu, tahniah kerana korbankan masa, beri peluang pada diri, datang untuk belajar, untuk kenal. Walaupun kita punya umur dah berusia, tapi kita ketepikan perkara tersebut semata-mata untuk cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kisah-kisah yang telah disebutkan ini, dengan kebaikan maulid yang telah diceritakan ini, menjadi satu bekal bagi saya, bagi ibu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, agar mana memupuk rasa cinta kita, bertambah cintanya kita, dan cinta ini dibawa sehingga mati dan dipersembahkan di depan Allah dan dilihat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dimuliakan kita ke dalam syurga bersama dengan kekasih hati kita, iaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya rasa cukup saja dahulu sampai di sini, biar sikit asal kita amal daripada banyak hanya sekadar menjadi halwa telinga. Mudah-mudahan apa yang kita dengar ini dapat sama-sama kita amalkan dan kita sampaikan dan kita jadikan sebagai satu kebaikan di dalam hidup kita, dan kita berharap kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah beri kepada kita cinta yang sebenar kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya rasa cukup saja dahulu sampai di sini. Mohon maaf kalau terkasar bahasa, maklumlah darah masih segar, umur masih muda, tenaga masih ada, jadi terkadang cakapnya kuat. Kalau ada yang terasa hati, terguris hati, saya mohon maaf, menyusun 10 jari walaupun belum hari raya lagi. Saya mohon maaf dan silap kalau ada salah saya. Doakan saya mudah-mudahan Allah istiqamahkan dalam dakwah, dan mudah-mudahan Allah jadikan ibu-ibu semua di antara ibu-ibu yang dibanggakan oleh Allah ketika di hari akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jadi yang baik daripada Allah Ta'ala, yang buruk daripada saya. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat walhamdulillahi rabbil alamin wa ma takallamtu bi imtithal amr wa talab an-nadar wa bila taqwa hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tuan-tuan dan puan yang ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita baca doa sikit. Kita harap Allah Subhanahu wa taala terima doa kita dengan berkat maulid ini insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan hamidin hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, ya Tuhan kami, redailah kami untuk masuk ke dalam syurga Engkau ya Allah, dan lindungilah kami daripada kejian neraka ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kepada Engkau kami meminta ya Allah, dan kepada Engkau kami memohon ya Allah. Ya umdati ya uddati ya munkiri min syiddati wajatu laka wajadi ajil bi ghawfi ya azim ya Allah. Wasakhiril asbaba wa dhalil isti'aba wa aftah lana al-abwaba bi nasri minka ya karim ya Allah.
ورد كيد الكائد وكل طاغ مارد وحاسد محاسد بحق السر الطاسم يا الله. Ya Allah Tuhan kami, kalau ada di antara kami yang sedang sakit, maka sembuhkan mereka ya Allah. Kalau ada yang sedang sedih, maka gembirakanlah mereka ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, dengan keberkatan majlis maulid ini, maka ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa anak-anak kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kawan-kawan kami ya Allah. Ampunkanlah dosa seluruh muslimin dan muslimat yang lain ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, kalau ada di antara kami yang sedang sempit dihimpit dengan hutang, maka permudahkanlah urusan mereka untuk melunaskan hutang mereka ya Allah. Kalau ada di antara ahli keluarga kami yang telah meninggal dunia, yang sedang susah di dalam kubur, maka dengan keberkatan majlis maulid ini ya Allah, permudahkanlah urusan mereka di dalam kubur ya Allah. Jadikanlah mereka di antara orang-orang yang beriman ya Allah. Kumpulkan mereka bersama dengan orang-orang yang beriman ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, dengan keberkatan maulid ini, maka muliakanlah kami dengan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah kami umat-umat yang benar-benar mencintai Nabi ya Allah. Jadikanlah kami umat yang benar-benar menjadikan Nabi sebagai ikutan ya Allah. Jadikanlah akhlak kami seperti akhlaknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah Tuhan kami, dengan keberkatan majlis maulid ini, maka panjangkan umur kami ya Allah. Jadikan umur yang panjang ini diberkati ya Allah. Jadikan umur yang panjang ini menjadi asbab untuk kami beribadat kepada Engkau ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, dengan keberkatan majlis maulid ini, maka Engkau berilah kepada kami rezeki yang luas ya Allah. Permudahkanlah rezeki kami ya Allah. Berkatilah rezeki kami ya Allah. Jadikanlah rezeki kami di antara rezeki yang disalurkan kepada agama Engkau ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jauhkanlah karya kami daripada bala bencana ya Allah. Jauhkanlah karya kami daripada fitnah memfitnah ya Allah. Rahmatilah karya kami ya Allah. Jadikanlah tempat kami ini sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah seluruh umat Islam di tempat kami ini orang-orang Islam yang benar-benar beriman kepada Engkau ya Allah. Jadikanlah mereka di antara orang-orang yang benar-benar beribadat kepada Engkau ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berkatilah doa kami ya Allah. Kepada Engkau kami meminta ya Allah, dan kepada Engkau kami berhajat ya Allah. Berilah syafaat baginda Rasulullah SAW kepada kami ya Allah. Kumpulkanlah Nabi kumpulkanlah kami bersama Nabi di dalam syurga ya Allah. Jangan jadikan kami ini ahli neraka ya Allah. Kami tak kuat untuk masuk ke dalam neraka ya Allah. Kami takut dimasukkan ke dalam neraka ya Allah. Kami berharap kepada Engkau untuk masuk ke dalam syurga ya Allah, dengan syafaat baginda Rasulullah ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, istajib doa'ana ya Allah. Kabulkan doa kami ya Allah. Hajatuna kathir wa anta alimun biha wa khabir. Hajat kami banyak ya Allah. Hanya Engkau yang boleh kabulkan segala hajat-hajat kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah ya Tuhan kami, berkatilah usaha mereka yang buat majlis ini ya Allah. Berilah kepada mereka yang menjayakan majlis ini kebaikan ya Allah, di dunia ataupun di hari akhirat ya Allah. Jadikanlah mereka di antara orang-orang yang Engkau alirkan kebaikan daripada tangan mereka ya Allah. Jadikanlah mereka manusia yang bermanfaat untuk mereka yang lain ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, jadikanlah orang-orang yang telah menjayakan majlis ini orang-orang yang Engkau redha ya Allah. Orang-orang yang Engkau beri kepada mereka balasan kebaikan yang setimpal ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wasallam baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.